Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video seterusnya iaitu Fizik Tingkatan 5 KSSM. Hari ini kita nak bincangkan bab 7 Fizik Kuantum 7.3 Teori Fotoelektrik Einstein. Standard pembelajaran 7.31 menyatakan fungsi kerja minimum yang diperlukan oleh suatu logam bagi memancarkan elektron melalui persamaan Einstein. 7.32 menerangkan perkusi ambang FO dan fungsi kerja W. 7.33 menentukan fungsi kerja logam berdasarkan rumus W kerja sama dengan H kali dengan F, FO itu fungsi ambang lah. H adalah pemala plant. 7.34 menyelesaikan masalah melibatkan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. 7.35 menerangkan penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah liter sel foto. 7.36 menghuraikan aplikasi kesan fotoelektrik. Okay, mari kita tengok satu persatu. Teori fotoelektrik Einstein ya. Kamu dah belajar sebelum ni dalam bab 5 ya, iaitu elektronik 5.1 elektron ya. Di mana pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui pancaran termion mengambil masa yang lama. Dan kamu juga menggunakan bekalan kuasa voltan lampau tinggi ya, di mana eksperimen ni didemonstrasikan bersama guru anda lah ya. Okey, sebenarnya pengeluaran elektron daripada permukaan logam ni apabila dia mengalami ataupun melalui kesan fotoelektrik, dia akan berlaku dengan pantas dan serta-merta ya, seperti yang kita ataupun kamu lihat pada gambar rajah ni lah ya. Sinar daripada cahaya apabila dia kena permukaan logam, elektron ni sebenarnya dia boleh terpancar keluar dengan cara serta-merta ya. Jadi daripada sini ya, kita tahu bahawa penggunaan teori klasik cahaya yang berasaskan keamatan cahaya sebenarnya gagal ya menjelaskan kesan fotoelektrik. Okay, di sinilah timbulnya teori fotoelektrik Einstein ya. Okey, teori fotoelektrik Einstein ya, Einstein ni sebenarnya dia memperkenalkan kuantum cahaya ya, iaitu cahaya sebagai foton. Ya, dan membentuk satu persamaan. Okey, di sini kita ada persamaan kuantum tenaga lah ya. HF ya, tolak fungsi kerja W bersamaan dengan tenaga kinetik elektrik, tenaga kinetik elektron setengah MV kuasa 2. Ya, foton cahaya dengan tenaga HF ya, apabila dia kena permukaan ya, logam ya, di mana elektron yang terikat dengan fungsi kerja W ya, dia dapat singkirkan elektron dengan satu tenaga kinetik iaitu setengah MV kuasa 2. Okey, seperti gambar rajah ini ya. Okey, daripada teori fotoelektrik Einstein ya. Okey, bagaimana elektron ni pada permukaan logam ya. Jadi tenaga foton ni anak-anak pelajar sekalian ya. Tenaga minimum untuk membebaskan, dia mesti ada tenaga minimum untuk membebaskan fotoelektrik dan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Ya, barulah kita dapat tenaga foton tersebutlah. Ya, di mana ya E tenaga bersamaan dengan kerja ya, dan tenaga kinetik maksimum dia tadi. Ya. Dan E kita keluarkan formula dia HF bersamaan dengan W. Okey, kinetik setengah MV kuasa 2 lah. Dan bila kita susun aturkan, kita dapat satu persamaan setengah MV kuasa 2 yang nilai dia maksimum bersamaan dengan HF tolak W. Ini sebenarnya dia mematuhi prinsip keabadian tenaga. Okay, elektron di frekuensi ambang ya. Jadi fotoelektron ni dikeluarkan ya sebenarnya tanpa tenaga kinetik. Okay. So bila kita tulis ya tenaga kinetik maksimum bersamaan dengan kosong ya. So nilai ini kita masuk kat formula kinetik yang ni kosong ni. Dia akan jadi yang kita ambil formula tadi HF
tolak W. Ya, yang ini pada frekuensi ambang dia lah. So W sama dengan, bila kita ringkaskan dia jadi, ya, fungsi kerja dia adalah H kali dengan FO, frekuensi ambang dia. Ya. Dan apabila kita gantikan W sama dengan HFO dalam setengah MV kuasa 2, persamaan inilah sama dengan HF tolak W, maka ini kita dapat. Ya. Dan bila kita susun lagi, ya, kita keluarkan nilai H, nilai H, ya, setengah MV kuasa 2 maksimum bersamaan dengan H dalam kurungan F tolak FO. Ya. Okay, ini adalah teori fotoelektrik Einstein. Ya. Okey, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Okey, fungsi kerja tu apa? Fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas daripada permukaan logam dia. Ya. Dan frekuensi ambang pula adalah frekuensi minimum foton cahaya untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Ya, di mana hubungan tenaga kinetik maksimum fotoelektron, ya, kita simbolkan sini K lah, ya, maksimum, dengan frekuensi cahaya F merupakan garis lurus dengan kecurunan positif dan tidak melalui asalan. Okey. Dan nilai frekuensi ambang, ya, frekuensi ambang simbol dia FO, sama dengan nilai pintasan paksi frekuensi. So, inilah graf dia, ya. Graf tenaga kinetik melawan frekuensi. Okey, di mana graf dia adalah bertambah secara linear dan nilai, ya, pintasan ini sebenarnya adalah nilai pintasan pada frekuensi ini, paksi frekuensi ini adalah nilai frekuensi ambang. Okay, maknanya sebelum frekuensi ambang ni, ya, dia dah tulis kat sini, tiada kesan fotoelektrik lah. Selepas frekuensi ambang, maknanya dia betul-betul melepasi frekuensi ambang bahan dia, maka dia barulah dia ada kesan fotoelektron ataupun fotoelektrik. Ya. Okey, jadi persamaan W sama dengan HFO ni, ya, dia akan menentukan fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam. Ni fungsi kerja lah. Ya. Jadi apabila nilai frekuensi dia lebih besar daripada frekuensi ambang, ya, maka fotoelektrik ni ataupun fotoelektron ni, ya, memperolehi tenaga kinetik. Ya. Maknanya semakin bertambah fungsi ambang, ya, maka semakin tak bertambahlah fungsi kerjanya. Ya. Dan setiap logam yang berbeza, dia ada nilai frekuensi ambang dia masing-masing seperti dalam jadual sebelah lah. Ini logam A, B dan C dengan frekuensi ambang masing-masing. Ya. Okey, kita tengok lagi, ya, fungsi kerja dan fungsi ambang, ya, dan kesan dia pada kesan fotoelektrik. Kalau nilai frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang, maka tiada elektron terpancar lah. Ya, elektron dapat keluar pada logam bila kita bagi satu sinaran lah. Ya. Jadi kat sini, ya, tenaga dia kurang dengan fungsi kerja dia, WO. Ya. Okey, apabila fungsi dia sama dengan fungsi yang kita bagi sinaran ni, sama dengan FO. Okey, elektron dikeluarkan tetapi tenaga kinetik dia adalah sifar. Maka fungsi tenaga dia adalah sama dengan fungsi kerja dia lah. Ya. Tetapi apabila kamu bagi, ya, sinaran itu dengan frekuensi dia lebih besar daripada frekuensi ambang logam tersebut, maka elektron yang dipancarkan, ya, dia akan keluar, elektron itu akan terkeluar dengan tenaga kinetik fotoelektron yang maksimum. Jadi mengikut persamaan Einstein, E sama dengan, ya, tenaga yang digunakan sama dengan WO, fungsi kerja dia, tambah, ya, tenaga kinetik maksimum yang terhasil. Ya. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik? Okey, yang pertama, dalam satu uji kaji fotoelektrik, cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer digunakan. Jika kupaian penghenti dia 0.44 volt, hitungkan fungsi kerja bagi bahan pelat logam tersebut. Kita keluarkan maklumat yang ada, iaitu V, dan kita gunakan, di sini kita nak tukarkan sebenarnya, ya.
nilai fungsi kerja ni dalam joule sebab kita nak kira dalam persamaan yang ada lah ya. Jadi kita tukarkan dia iaitu kita kalikan dengan nilai elektron, kita dapat dia 7.04 kali 10 negatif 20 joule. Ini adalah fungsi kerja bagi plat logam tersebut dalam joule ya. Okey, seterusnya kita nak tahu nilai frekuensi ambang ya. So kita tahu nilai pemalapan yang ini memang dah ada. Ya, 6.63 kali 10 negatif 34 joule saat. Okay, masukkan dalam formula fungsi kerja. H kali dengan FO, frekuensi ambang. Okay, kita masukkan nilai W, kita dah ada W. Kita dah ada nilai pemalapan. Kita nak cari fungsi atau frekuensi ambang dia ya. So kita bahagikan saja, maka kita dapat 1.06 kali 10 kuasa 14 Hz. Soalan kedua, permukaan manusia mempunyai fungsi kerja 3.68 elektron volt dan foton dengan panjang gelombang 210 nanometer mengenai permukaan tersebut dan menyingkirkan elektron. Okay, kirakan A tenaga kinetik elektron tersebut. Okay, semua maklumat ni kita dah ada. Ya. Kita dah ada kelajuan cahaya, kita ada pemalapan, kita ada nilai 1 elektron volt bersamaan dengan 1.60 kali 10 negatif 19 joule. Ini bagi elektron. Dan panjang ni dalam soalan lah 210. Tukar pada meter, kita kali 10 negatif 9. Okay, gunakan persamaan Einstein. E sama dengan W tambah K maksimum. Kita gantikan E dengan HF. Okay, kita susun formula ni, kita dapat seperti ini. Ya. Maka kita dah dapat formula ini, kita masukkan nilai lah. Semua nilai yang ada kita masukkan. Okay, bila kita kira, kita dapatlah tenaga kinetik maksimum ialah 3.58 kali 10 negatif 19 joule. Ya, kita boleh susun atur formula persamaan Einstein ni sebelum kamu masukkan nilai lah. Ya. Okey, soalan B pula, dia nak frekuensi ambang bagi permukaan magnesium tersebut. Okay, nilai pemalapan kita ada. Okay, nilai W kita dah kira tadi. Kita masukkan dalam fungsi kerja, ya, maka kita dapat nilai frekuensi dia seperti yang dikira. Maka kita dapatlah nilai dia 8.88 kali 10 kuasa 14 Hz. Okey, penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah liter sel foto. So ini adalah contoh ya, kita boleh menghasilkan arus fotoelektrik ya bagi liter sel foto ya. Jadi liter sel foto ni terdiri daripada beberapa bahagian lah ya. Dia ada tiub kaca yang telah diwakumkan ya. Vakumnya maksudnya tiada jirim lah ya. Okey, dia ada katod ya, iaitu logam peka cahaya yang berbentuk melengkung silinder disambungkan kepada keupayaan negatif, terminal negatif ya. Dan seterusnya kita ada anode ya, iaitu satu rod logam dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod. Paksi melengkung tadilah. Okey, dan dia disambungkan kepada terminal keupayaan positif. Jadi apabila sel foto ni kita bagi sinar cahaya, maka kita dapatlah arus fotoelektrik yang kita boleh baca pada miliammeter yang ada ya. Okey, penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah liter sel foto. Ini bagi bahan yang berbeza ya. Yang ni cesium, yang sebelah ni lithium. Okey. Ini adalah liter dia ya. Dia menggunakan microammeter, maknanya nilai arus dia kecil lagi lah. Okay, fungsi kerja cesium 2.14 elektron volt. Fungsi ambang dia 5.16 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, panjang gelombang untuk penghasilan arus dia ialah 579 nanometer. Okey, bagi lithium pula frekuensi kerja dia 2.50 elektron volt. Okay, frekuensi ambang dia 6.03 kali 10 kuasa 14 dan panjang gelombang maksimum dia adalah 496 nanometer. Okey, daripada hasil ini ya, eksperimen ni kita dapati bahawa semakin tinggi fungsi kerja logam, maka semakin pendeklah panjang gelombang maksimum untuk mendapatkan penghasilan arus fotoelektrik.
Okey, last sekali kita nak tengok aplikasi kesan fotoelektrik ya yang ada di sekitar kita lah ya, antaranya lampu LED di jalan raya. Kebanyakan menggunakan solar panel lah. Ini adalah penghasilan pertukaran tenaga daripada tenaga cahaya kepada tenaga elektrik yang berlaku pada solar panel ya. Kita dah bincang tadilah ya, yang menyebabkan elektron itu terkeluar daripada permukaan logamnya dan seterusnya terus menghasilkan kesan fotoelektrik. Yang antara kat sini ialah lampu LED jalan raya ya. Ini beroperasi berdasarkan sel suria lah ya. Kawasan yang panas sepanjang hari dia collect tenaga tersebut ya, dan dia sangat jimat dan mesra alam ya. Jadi waktu siang dia akan collect ya kesan fotoelektrik ya. Dia simpan dan malam dia akan tukarkan daripada tenaga cahaya tadi kepada tenaga elektrik ya. Jadi pada waktu malam lampu LED ni akan menyala lah ya. Bawah ini adalah stesen jana kuasa solar ya di Gurun Sahara ya. Di mana kalau kamu tengoklah ya, dikelilingi dengan panel-panel sel ya, panel-panel suria. Okay, di mana dia terletak di Gurun Sahara lah ya, merupakan stesen jana kuasa yang besar ya, yang menggunakan sel suria dan yang terbesar di dunia lah ya, dan dijangka dah siap lah ya pada tahun 2020 ya, dan mampu menghasilkan kapasiti sebanyak 580 megawatt ya untuk kegunaan 1 juta penduduk dia. So banyak tenaga elektrik yang dihasilkan kesan daripada fotoelektrik ya, daripada tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya panel suria stesen angkasa ISS ya, International Space Station ya. Dia bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil pada panel suria sekeliling dia ni. Dia memang dibina penuh dengan panel suria ya, kiri kanan bawah dia ya. Dia memang sepenuhnya bergantung pada panel yang ada untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dia lebih kurang dia ada 16 sayap ya, dan mempunyai 33,000 sel suria ya, yang bersaiz 35 meter kali 12 meter. Dan panel ini mampu menjanakan ya sehingga dia punya skala ya 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Okay, sebelah ni adalah pengesan image kamera resolusi tinggi ya. Yang ni yang digunakan untuk menukarkan cahaya kepada isyarat elektrik supaya dapat menghasilkan image digital ya. Dan sebelah ini adalah pengesan cahaya pintu automatik ya, yang menggunakan alur cahaya inframerah ya, dan sel foto sebagai switch ya. Apabila lintasan cahaya diganggu ya, pengaliran arus fotoelektrik ya dalam litas sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Mana dia sensor pada objek yang melintasi dia ya. Dia menggunakan sinar inframerah ya. Okay, ini adalah senarai formula penting ya yang ada dalam tajuk ni ya, bermula daripada persamaan kesan fotoelektrik Einstein. Okey, seterusnya fungsi kerja ya. Tenaga foton ni kamu dah belajar tajuk 7.1 lagi ya. Kuasa foton pun sama ya. Panjang gelombang de Broglie ya. Momentum zarah dan seterusnya. Tenaga kinetik ni pun kita dah belajar sebelum ni ya. So ini adalah antara formula penting yang kita boleh gunakan dalam penyelesaian masalah melibatkan teori ini ya. Okay, itu saja daripada cikgu ya. Terima kasih kerana sudi menonton ya. Cikgu harap mudah-mudahan video ini dapat membantu kefahaman kamu ya dalam tajuk 7.3 ini. Okay, jika kamu suka video cikgu ya, tekanlah butang like ya, dan berikan komen yang membina agar cikgu dapat membaiki lagi kualiti video dan penyampaian cikgu serta isinya lah ya. Dan jika kamu suka video ini ya, bolehlah kongsi ya dengan teman-teman rakan-rakan media sosial kamu. Semoga kita dapat berkongsi ya ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Dan jangan lupa ya, tekanlah butang subscribe
dan notification bagi yang belum lagi berbuat demikian sebagai tanda sokongan pada cikgu. Dan seterusnya kamu akan dapat berita yang terkini lah, video-video yang cikgu muatkan dalam channel cikgu. Kamu boleh melawat channel cikgu di YouTube, iaitu channel Rosmati Mokhtar, untuk melihat dan menonton video-video yang lain, video-video PDPC fizik yang lain. Itu saja daripada cikgu. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Everything changes.